Keadaan banjir di Sabah semakin memburuk. Langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Teruskan Suaran. Baik Sahih, perkembangan banjir Sabah. Keadaan banjir dilapor semakin teruk apabila jumlah penduduk terjejas semakin bertambah. Setakat 4 petang penduduk meningkat kepada 2,785 orang. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, kesemua penduduk melibatkan 907 keluarga ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara. Banjir kali ini menjejaskan 24 buah kampung dari daerah Beaufort, Membakut, Keningau dan Suk. Sementara itu, 23 sekolah di Beaufort dan Membakut turut terjejas. Ketika dihubungi RTM, Pengarah Pendidikan Negeri Datu Raisin Saidin berkata, cuaca tidak menentu dan hujan berterusan mengakibatkan bilangan sekolah terkesan bertambah di kedua daerah berkenaan. Kerajaan negeri akan menyalurkan bantuan kewangan kepada lebih 20 buah sekolah di Beaufort dan Membakut yang terjejas akibat bencana banjir. Bantuan disalurkan melalui Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS. Exco Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata bantuan kewangan bertujuan melaksana kerja-kerja pembersihan sekolah pasca banjir. Dan kita akan melihat keadaan sekolah-sekolah berkenaan. InsyaAllah akan segera membantu sekolah berkenaan, khususnya bantuan untuk biaya mereka untuk membersihkan semula, mengemas semula sekolah yang terjejas banjir ini. Dalam perkembangan berkaitan, Pusat Peperiksaan Sijil Tinggi Pelajar Malaysia STPM di Dewan SMK Membakut dipindahkan ke beberapa buah bilik darjah di sekolah berkenaan. Ia berikutan Dewan berkenaan dijadikan PPS untuk penduduk terjejas banjir. Dalam majlis berasingan, pemimpin masyarakat daerah Membakut diminta sentiasa peka terhadap perkembangan banjir bagi memastikan keselamatan penduduk terjaga dan dapat dipindahkan ke lokasi lebih selamat. Mana-mana penduduk atau rumah yang terlibat banjir ini yang perlu dipindah, maka maklumkan kepada jawatan kuasa ini. Jawatan kuasa ini sentiasa siap siaga dengan kenderaan untuk memindah mereka. Bantuan kepada penduduk terjejas banjir di PPS dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Suk bukan sahaja diberikan kepada mereka yang berdaftar di PPS, malah bantuan turut diberikan kepada penduduk yang terperangkap banjir di rumah. Ada juga mangsa-mangsa yang terkesan ya. Maksud dia itu mereka memang mangsa tapi tidak dapat dipindahkan di sini dan menghulurkan bantuan. Sebab mereka juga bertanggung jawab untuk melihat harta benda mereka, rumah dan harta benda dalam rumah itu sendiri, supaya dia tidak mungkin terganggu dan juga dirosakkan karena banjir, ya. Dan mereka ini juga layak untuk dibantu. Beliau ditemui pemberita RTM selepas meninjau penduduk terjejas banjir di PPS SK Pekan 2 dan Kampung Membulu dalam kawasan Dun Suk. Datuk Elron yang juga Menteri Belia dan Sukan Sabah berharap penduduk terjejas banjir dapat mematuhi arahan semasa pihak berkuasa bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Paras air Sungai Padas di Beaufort terus mencatat peningkatan. Ini mengakibatkan beberapa kawasan taman perumahan di Pekan Beaufort terkesan susulan limpahan air sungai. Laporannya bersama Iswadi Man Syamsuddin di Beaufort. Baik Suaran, ketika ini saya berada di Taman Muhibah 1 Pekan Beaufort untuk meninjau perkembangan terkini banjir yang melanda daerah Beaufort ketika ini. Dan ketika ini juga saya bersama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawasan Lumadan, Datuk Haji Ruslan Muharram yang turut bersama-sama meninjau kawasan perumahan yang terjejas akibat limpahan air dari Sungai Padas. Assalamualaikum dan selamat petang, Datuk. Waalaikumsalam, selamat petang. Ya. Datuk, perkembangan terkini banjir di Beaufort yang bukan saja menjejaskan kawasan perkampungan di sepanjang Sungai Padas di Beaufort ini, malah di kawasan taman perumahan ini juga, Datuk. Ya, sebagaimana kita lihat pada petang ini, di mana kita telah melihat taman, ada 3 taman, yaitu Taman Muhibah, Taman Pusang dan Taman Tersebur telah pun ditenggelami oleh air dan dibandingkan sebelum ini tidak pernah berlaku.
Dan sudah tentu dengan keadaan air banjir di daerah Beaufort pada kali ini memang di tahap yang luar biasa dan bukan saja di perkampungan yang biasa dilimpahi air banjir, tapi di taman-taman perumahan telah berlaku paras yang air yang kita lihat sedang menaiki di perumahan-perumahan di daerah Beaufort. Mungkin boleh kenal pasti punca kawasan taman perumahan yang juga terkesan akibat banjir ini selain daripada limpahan daripada Sungai Padas ini tu. Okey, kalau kita melihat senarionya dia ada 3 keadaan. Pertama sekali air daripada hulu, daripada Beaufort, daripada Tambunan, daripada Sok, daripada Keningau, daripada Tenam dan di kawasan hulu lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya taburan air hujan. Dan yang ketiga pula di sebelah kampung di situ di Bintuka, di Mentulut, Western dan Lubuk itu air pasang di ketiga ini adalah pasang yang sangat besar. Baik, ketika ini saya juga bersama dengan Adun Kelias yang turut meninjau kawasan perumahan ini yang terkesan akibat banjir. Dan Datuk, bagaimana dengan penyelarasan untuk bantuan-bantuan kepada penduduk yang terjejas banjir di kawasan Dun Kelias pula, Datuk? Okey, kasih. Beaufort nampaknya banjir lagi lah hari ini. Dan sekarang sehingga kini kita sudah dalam 4 hari mengalami keadaan banjir. Dan memang semua bantuan yang kita telah salurkan di pusat-pusat pemindahan. Tapi untuk di kawasan-kawasan terjejas, kita akan baru mula menghantar melalui unit UPPM saya sudah menghantar ke lokasi-lokasi yang mana terjejas. Dan memang banjir kali ini memang agak dalam. Kita berdoakan mungkin ini ada hikmahnya. Dan saya juga mengharapkan kepada semua penduduk lah yang terjejas supaya jangan tunggu arahan. Kita nasihatkan mereka pindah secepat mungkin supaya keadaan tidak lebih rumit lagi. Baik, terima kasih, Datuk. Mungkin tadi bersama dengan Adun Lumadan, Datuk Haji Rustan Muharram dan juga Adun Kelias, Datuk Haji Isnin Aliasni yang telah pun bersama-sama saya meninjau kawasan perumahan yang terjejas akibat banjir di Pekan Beaufort ini. Dan seterusnya kita kembali ke studio bersama dengan Suaran. Silakan, Suaran. Baik, terima kasih Suadiman di Beaufort. Kita beralih ke berita seterusnya. Jalan raya menghubungkan Tenom Keningau kini boleh dilalui kenderaan bagaimanapun. Hanya satu lorong dibuka ketika ini untuk pengguna. Penutupan jalan dibuat sejak semalam atas faktor keselamatan susulan kejadian tanah runtuh akibat hujan berterusan. Tinjauan RTM di lokasi, pihak konsesi masih menjalankan kerja-kerja pembersihan sisa runtuhan tanah. Sementara itu, lebih 2,000 penduduk di Mukim Senagang Keningau terputus hubungan berikutan jambatan utama di Mukim berkenaan runtuh akibat hujan lebat semalam. Penduduk merayu masalah berkenaan dapat diselesaikan segera memandangkan tiada lagi laluan alternatif lain yang boleh dilalui kenderaan. Saya minta supaya ada jalan alternatif dibuat secepat mungkin lah untuk mempermudahkan kita berurusan untuk esok dan seterusnya. Setakat ini jalan untuk kita putar pergi Kampung Keretan begitu pun tidak dapat lalu sebab di atas sana pun ada jalan runtuh. Selama ini kan belum pernah kejadian itu berlaku. Ini tahun tiba-tiba berlakulah ini jembatan putus. Ya, harapan supaya diperbaiki supaya bagi kemudahan orang kampung lah untuk lalu bekerja. Baik, saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik, Suaran, terima kasih.